Tapi time tu saya tak tahu bahawa Malaysia lah pasukan UN yang masuk ke dalam city untuk menyelamatkan semua American itu. More I know, the angrier I was. Sebab kenapa kita tidak diberi kredit dalam cerita ini? 4 pagi tadi waktu Malaysia untuk membantu tentera Amerika Syarikat yang terperangkap. Dah boleh dah baru cakap Rosli, kau tembak. Kalau mati sama-sama. Jadi Rosli pun Oh, halo. Hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Dan ini bulan kemerdekaan. Nah, kali ini Sari mau membahas tentara Malaysia yang sangat berani. Nah, kalian pernah dengar tak kejadian saat itu di Somalia pada tahun 1993? Mau tahu cerita sebelumnya? Kalian boleh nonton, nanti Sehari buat linknya di description box. Kalian yang sudah tahu, jom kita teruskan. Kejadian ini sebelumnya pernah difilmkan. Tajuknya adalah Black Hawk Down. Is it? Oke, tapi di dalam movie itu orang Amerika sana tidak ada menjelaskan ataupun membagi tahu bahwa askar Malaysia itu terlibat pada ketika itu. Tapi ada juga yang tidak tinggal diam. Dibuat lagi satu movie-nya yang akan ditayangkan pada bulan Ogos ini, 24 hari bulan. Nah, inilah kisah sebenarnya askar Malaysia. Korang juga boleh support, tonton juga ya. Okay, first of all, the cost untuk filem ni adalah lebih kurang, bukan lebih kurang, memang 20 juta ringgit. So probably is one of the most expensive movie that we ever made. Probably, I tak tahu, I tak pasti. And yes, this story actually memang is the similar mission with the Black Hawk Down punya movie. And dan pada saya, kenapa saya nak buat filem ni juga sebab filem tu. Pada tahun 2000, lepas saya tengok filem tu, I memang suka filem tu. I think it's a very good film. I think I liked it. And tetapi time tu saya tak tahu bahawa Malaysia lah pasukan UN yang masuk ke dalam city untuk menyelamatkan semua American itu. Masa tu I tak tahu. Then it was until I don't know when lah. I think probably in 2018 kot. Time tu lepas I direct Pascal. And then I got to know it was actually the Malaysian who went into the city. Then I got intrigued. I macam okay, ini menarik. So I went on to do my own research, and then I pergi jumpa buat interview dengan Aura Major Aziz. And then the more I think, the more I know, the angrier I was. Sebab kenapa kita tidak diberi kredit dalam cerita Black Hawk Down? And if you rewatch Black Hawk Down, there was only one word. Okay, I cannot say too much about Ridley Scott because. Oh, tunggu filmnya nanti ya. He's still got a fan at the back, I think. Yeah. Because he's working with Ridley Scott right now, so I cannot say too much about Ridley Scott. But Paul want to justify what you want to say, Paul. I've not told Ridley that I've worked on this film. Yeah, but I'm on Gladiator 2 at the moment, so Yeah. I need to keep it. when I was in touch with Paul, when we were doing a Zoom meeting, he was on set with Ridley Scott for Napoleon, and now he's with Ridley Scott for Gladiator 2. Anyway, you're not gonna tell him, right? Okay, so I rasa macam kenapa Malaysia tidak diberi kredit sebab ada mereka like cuma there's only one word mentioned, like some Malays will go into and rescue you all. So but in fact kalau korang nampak tadi memang banyak berlaku malam tu. So I thought with my capacity, with my resources, saya nak menceritakan pasal ini dan basically to set the record straight lah for Malaysian, because I think a lot of people knew that Malaysia yang masuk untuk menyelamatkan si American soldiers tu, tapi mereka tak tahu apa yang terjadi. Dan banyak perkara yang berlaku malam tu semua orang tak tahu, I would say. Oke. Baik, saya akan Pelik juga lah ya, kenapa tidak dimasukkan keterlibatan, padahal ketika itu askar Malaysia itu mereka rela dan berani ya. Itu hari Sari pernah reaksikan bahkan tentara Pakistan itu lari tahu. Tapi tentara Malaysia we stay here katanya macam itu ya, tetap bertahan mereka. Wow, itu ya. Tapi dengan adanya film ini sumpah ya membuka mata orang luar ya kan, melihat Malaysia juga ada membantu dan terlibat pada ketika itu di Somalia. Itu walaupun mereka bertempur hampir 5 jam, bermula pada pukul 12 hingga pukul 5 pagi. Seorang anggota Batalion ke-19 Askar Melayu Diraja yang berkhidmat di bawah Panji Keamanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Mogadishu, berkorban dalam serangan awal pagi tadi.
Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, anggota terbabit dikenali sebagai Private Mat Aznan Awang. Dalam tempuran yang sama, 9 anggota Malbat lain mengalami kecederaan. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, 2 kompeni Malbat diarah oleh ibu pejabat UNISOM ke kawasan Pasar Bakara pagi tadi waktu Malaysia untuk membantu tentera Amerika Syarikat yang terperangkap. Setibanya di kawasan itu, anggota Malbat terbabit ditedil hebat dan mereka melancarkan serangan balas. Kumpulan yang tidak dikenali menggunakan senjata dari jenis laras kecil, RPG, HMG, iaitu heavy machine gun. Latihan Private Mat Aznan juga adalah yang pertama sejak Malaysia membukai misi pasukan pengaman di bawah naungan PBB. Ada juga yang terkorban juga, salah satu tentera Malaysia dalam peristiwa ketika itu. Ya, semangatnya, berani juga. Ini kisah benar Bakara, Black Hawk Down. Nah, ada satu kalimat yang mengatakan seperti ini, kalau mati, mati sama-sama. Wow. Oktober 1993, Ranger Pasukan Petugas Amerika telah melaksanakan misi untuk menangkap 2 orang kanan Panglima Perang Muhammad Farah Aidid di Pasar Bakara, Mogadishu, Somalia. Misi yang disangka boleh selesai dalam masa 1 jam ini mengalami kebuntuan apabila militer Somalia menembak jatuh 2 buah helikopter Black Hawk Amerika Syarikat dan ranger mereka terperangkap hinggalah mereka diselamatkan dengan bantuan tentera Malaysia. The Malaysian armored personnel carriers, I can't compliment these guys enough for their courage. Misi ini diabadikan dalam sebuah filem Hollywood bertajuk Black Hawk Down yang dinukilkan dari kacamata Ranger Pasukan Petugas Amerika. Sekarang, mari kita ikuti pula nukilan dari kacamata Kapten Bersara Mazlan Fauzi, Ketua Pelatun 5 nombor panggilan 22 yang terlibat dalam misi menyelamatkan Ranger Pasukan Petugas Amerika yang terperangkap. Okey, padahal 1 tahun ya, padahal 1 jam saja, tapi sampai beberapa jam jadinya. Okay, apabila kami sampai ke objektif 20 ke checkpoint 207 tu, jadi saya tahu kami sudah hampir ke objektif lah, sebab 207 itu merupakan satu penanda mengatakan itu checkpoint yang terakhir lah kita. So bila kita sampai 207 tu, bergerak ke hadapan dalam 100 meter 200 meter, dan saya mendengar tembakan dan di radio Junaidi memaklumkan bahawa mereka telah ditembak. Dan pada masa itu saya memang rasa berdebar dan terkejut lah. Okay? Walaupun kita dah expect, tapi kita tak expect secepat itu. Okay? Jadi selepas itu Junaidi memaklumkan kepada ketua kami bahawa 2 kawasannya telah hilang dan dipercayai masuk ke lorong belah kiri, dalam belah kiri lah. Right? Dan selepas itu Aussie mengarahkan pelatun saya dan semua terus bergerak ke depan. Ya. Jadi saya terus mengarahkan pelatun saya, nombor panggilan 22 ni yang didahului oleh 22 Alpha, iaitu ketua keretanya adalah Kopral Safa, pemandunya Mak Cik Noh, dan reagananya Muhammad Nur Osman, untuk terus bergerak ke depan. Saya kata okey, 22 Alpha bergerak terus ke depan, sebab kami juga diarahkan oleh ketua kami untuk terus ke depan. Sebab bila pelatun Junaidi dah kehilangan 2 elemen tempurnya, jadi adalah penting bagi pelatun saya untuk mara ke hadapan, menguatkan lagi kita punya kuasa untuk rapat ke objektif ni. Right? Dan kami terus bergerak. Pada masa pertama saya ingat tak lama kami dah mula menerima tembakan, dan saya mengarahkan semua call sign saya dua-dua untuk menembak. Dalam menembak ni, sebab kita pada masa yang walaupun kita menembak ke arah musuh, apabila kita mula menerima tembakan senjata kecil dan juga mortar dari musuh, amat penting supaya kita menembak ni out of fire kita tu kena betul lah. Sebab tepat di sasaran depan kereta ya. saya dan juga elemen-elemen 22 Alpha ni ada lagi kereta, contohnya kereta 21 kan. Jadi dia satu jalan sebab pergerakan kan. Jadi out of fire tu sama ada ke kiri atau ke kanan. Jadi sebab di depan ni pasukan sahabat kan. Jadi di sinilah kebijaksanaan ketua kereta dan juga pemandu untuk mengemudi kenderaan ini untuk memberi tembakan yang maksimum dan juga untuk mendapat perlindungan yang baiklah, supaya kita tak boleh expose. Dan momentum tu kena penting. Sebab kita tak boleh nak momentum itu tak boleh nak stop kat situ. We must keep moving depan kan. Sebab kalau momentum tak bergerak,
belakang tak bergerak sebab di belakang saya adalah nombor panggilan 3 iaitu platoon 6 Khairul. Jadi sepanjang pergerakan tu malam tu kami memang dihujani dengan peluru, senjata kecil, mortar dan juga RPG. Okay. Jadi saya masih ingat apabila kita dah habis tu, saya berborak dengan ketua kereta 22 Alpha iaitu Korporal Safar lah. Dia ada maklum kepada saya pada malam tu kenderaan beliau ada macam melanggar sesuatu lah. Okey. Jadi bila dia bercakap dengan ketua kereta, dengan pemandu, dia kata, apa tu? Kan? Lepas tu rupanya mereka tu ada mayat lah. Sama ada tayar kiri kanan, tapi maknanya mereka, kenderaan mereka tu mungkinlah mayat sebab sebelum tu memang dah ada pertempuran kan. Kejadian kan. Jadi menunjukkan betapa fierce malam tu lah. Okay. Malam-malam ini kejadiannya tembakan bertali aruh ini sebenarnya membuatkan ketua kereta saya dimaklumkan ketua kereta ni juga menembak granate launcher. Okey, saya cerita pasal senjata kita ada. Di dalam kereta kita ada twin JPMG. Okey. Dan di kiri kita ada granate launcher. Maknanya kita boleh menembak menggunakan granate ni. Maknanya kalau sasaran yang mana kita rasa boleh, ketua kereta akan menembak. Okey, jadi ini adalah untuk memastikan musuh dapat kita neutraliskan. Okay, balik kepada apabila kami menerima tembakan, jadi setiap kenderaan yang bergerak bersama-sama platoon saya itu paksa memberi tembakan yang maksimum kerana kita mesti memenangi firefight. Sebab kalau kita tidak memenangi firefight, kita memberi inisiatif kepada pasukan musuh untuk pertama sekali mereka boleh aim lah nak tembak RPG itu kepada kereta kita. Mereka boleh senjata-senjata kecil juga boleh menembak sasaran-sasaran mungkin tentera mereka ni. Jadi adalah penting untuk kita menang the firefight. So apabila kami bergerak ke hadapan dan apabila menghampiri sifat 4 silap saya kan, dan kita pun dismount tentera Amerika ni. Okey. Saya dimaklumkan salah satu keperluan untuk dismount tentera Amerika ni sebab untuk clearkan barricade sebab dalam pertengahan jalan tu ada gak barricade yang telah dipasang oleh pihak musuh lah. Jadi kita ketua kereta dengan anggota kereta tak boleh nak turun. Jadi itulah sebabnya tentera Amerika ni turun, clearkan barricade dan mereka bergerak bersama-sama kami lah. Dia dalam bahasa tentera dipanggil tembak dan gerak bersama kereta perisai ni. Okay. Jadi pada malam tu saya percaya semua elemen tempur saya yang 22 Alpha tadi yang saya kata tadi diketuai oleh Korporal Safar dan juga 22 Bravo yang diketuai oleh Korporal Ridwan Man, pemandunya Ibrahim dan juga dia gunnernya Suhaidi. Saya dua hadapan telah mainkan peranan yang sangat penting. Okay, sebab mereka merapati Junaidi yang telah kehilangan dua kereta perisai tadi kan. So pergerakan kami terus di dalam malam yang penuh dengan tembakan dan kami bergerak ke satu lokasi iaitu Sepak 4. Di Sepak 4 ni lah yang saya rasa tempat yang paling kita kata pertempuran yang sengit lah. Sebab Sepak 4 ni dah tak jauh lah dengan objektif. Sebab selepas Sepak 4 ni kami kena masuk ke belah kanan dan di depan sikit barulah helikopter objektif satu, helikopter pertama yang terhempas ni yang perlu diselamatkan oleh tim Combat Alpha ni di kami ni lah. Alright. Okay. Jadi semasa di pertempuran tu saya masih ingat ada ini yang berlaku di kereta saya lah kan. Okay. Ada 3 tembakan mortar yang jatuh berhampiran dengan platoon saya lah, iaitu satu di belah belakang kanan dan 2 di hadapan kiri. Okay. Menurut pemandu saya iaitu Private Fadil pada masa itu, dia dapat melihat tembakan mortar ni ada yang mengenai tentera Amerika dan kemungkinan mencederakan ataupun membunuh, saya tak tahulah, tapi tembakan mortar ni ada mengenai sasaran tentera Amerika ni lah. Okay. Di samping itu juga kami menerima tembakan RPG. Okay. Jadi RPG ni yang bagusnya ialah pada waktu malam kita dapat melihat bola-bola cahaya tu yang bergerak. Alhamdulillah apabila kita melihat RPG itu datang dari jauh kan, saya dan juga ketua kereta lain akan mengarahkan pemandu mereka untuk seperti mengambil perlindungan lah. Okey, dia tak boleh statik bergerak depan. Kita cuba mengelakkan. Kita tahu kalau dia menghala kita terus mungkin kena, tapi sekurangnya kita ini tindakan spontan
Bila kita nampak tepi geser ya. orang kata senjata peluru tu datang, kita akan secara langsung untuk menghindar, bergeraklah untuk cuba mengelakkan. Okey. Jadi alhamdulillah RPG itu tidak mengenai salah satu daripada kenderaan kami pun, hanyalah melintasi kami. Dan itu yang saya cakap tadi, pentingnya untuk kita memenangi firefight sebab kita tidak memberi ruang kepada musuh untuk aim kepada kita. Okay, kalau kita beri ruang, kemungkinan saya rasa banyak lagi kenderaan-kenderaan perisai kita yang akan musnah pada malam tersebut. Saya dapat ingat lagi pada satu ketika tu, ketika saya sibuk berkomunikasi dengan ketua saya, berkomunikasi dengan elemen-elemen tempur saya ni. Okay, jadi saya tengok saya punya rear gunner masa tu tidak menembak. Dan saya tanya Pebet Rosli lah, Rosli, kenapa tak tembak? Kan? Dan dia kata, tuan, stop aja, senjata tak boleh ditembak. Okay. Ini biasa berlaku. Sekiranya RPG kita punya JPMG ni kan, ataupun Twin JPMG, kalau kita menembak terlalu banyak kan, kemungkinan stopage itu berlaku. Itu adalah sistem persenjataan lah. Jadi saya pun tunduk dan pergi ke HDR tu, dan saya membuat drill lah kan, drill, buka senjata semua, dan kita bersihkan kelonsong semua dalam tu, kita keluarkan, kita letak link balik dan kita tembak. So bila saya tembak dah boleh, dah baru cakap, Rosli, kau tembak, kalau mati sama-sama. Jadi Rosli pun mengambil JPMG dan menembak lah kan? Dan saya dapat lihat bila menembak tu, kita nampak dia punya semangat tu kan? Sebab kebanyakan anggota kita ni ada yang baru kan? Jadi pengalaman-pengalaman kita pun bukan ada pengalaman perang, tapi sebagai komander, inilah peranan-peranan yang patut kita mainkan dalam keadaan macam ni. Saya juga bergantung kepada mereka, sebab kalau mereka tidak berupaya menembak musuh, menerima tentangan musuh, dia akan reflect kepada saya, sebab saya sebagai platoon commander ni kebanyakannya untuk mengawal, mengarahkan battle, ya. sebab yang pertempuran ni adalah elemen-elemen tempur saya lah. Okay. Jadi alhamdulillah mereka telah mainkan peranan yang cukup baik, okay? Dan sehinggalah kami sampai di Sipan 4. Okay. Bila sampai di Sipan 4 dan kami memasuki satu lorong ke kanan, dan sampai di lorong kanan tu kami pun berhenti di situ. Okey, berhenti, dan kemudian saya telah mendengar arahan daripada ketua kami untuk mengarahkan platoon 6, iaitu platoon Khairul nombor panggilan 23 untuk memotong saya dan masuk ke objektif. Jadi saya tak masuk. Jadi kami adalah elemen-elemen yang beri pertahanan awal tadi, neutralize the enemy, okay? Dan juga memberi kawalan lah untuk membolehkan platoon Khairul ni masuk ke objektif dan menyelamatkan tentera-tentera mereka yang mungkin jatuh sebelum ni kan, yang dalam pilot dia semula kan. Jadi Khairul masuklah. Okey. Semasa kami di Sipan 4 di jalan kanan tu menunggu lama, sebenarnya saya ingat dalam sejam ke 2 jam, saya tak pasti, tapi agak lama lah kami menunggu Khairul ni masuk ke dia punya menyelamatkan tentera Amerika di helikopter tu lah kan. Pada masa tu tembakan dah tak sesengit yang masa kami berada di Sipan 4 tadi. Okey. Jadi saya rasa pada masa tu mungkin Khairul lebih arif lah. Apa yang berlaku saya tak banyak cerita lah kan. Jadi lama kami menunggu. Pada masa sama tu tembakan tu lebih kepada tembakan yang terkawal. Compare yang mula-mula tadi kami memang menembak, orang kata menembak sangat sengit lah. Jadi saya ingat dah lama kemudian saya pun mendapat arahan bahawa 2-3 ni sudah ready untuk keluar. Okey. Sebab saya cakap lama saya menunggu kan. Bila ready nak keluar tu, dan pada masa sama kita pun menerima tentera Amerika yang berlari daripada objektif tadi, right? Dan mula masuk ke dalam kenderaan kami lah. Okey. Dalam kenderaan saya tak tahu berapa ramai yang masuk. Okey, sebab kita tak mengira lah. Masa tu saya punya anggota kru saya lah, okay, menerima membuka pintu semualah. Tapi yang saya ingat memang dalam kereta saya ada satu orang tentera Amerika yang cedera, yang menjerit-jerit lah. Sebab tu saya beritahu, don't worry, you are safe, okay? Dan saya dimaklumkan rear gunner saya, Pebet Rosli, ada memberi bandage lah kepada tentera Amerika ni untuk mungkin membalut luka lah. Tapi saya tanya, dia tak merawat, cuma bagi bandage lah. Sebab dia harus fokus kepada JPMG, sebab nak withdraw dia salah satu elemen yang sangat penting juga. Sebab dalam pertempuran ni kita masuk dan nak keluar ni kita tak nak gagal. Okey. Dan saya dimaklumkan oleh 22 Alpha bahawa dalam kereta beliau
ada mayat tentera Amerika. Masa nak balik tadi kan. Banyak juga yang terkorban ya. Korporal Sapa ada berkongsi dengan saya bau hanyir lah, bau darah kan. Okay. Jadi mungkin saya rasa pada malam tu kami tak tahu berapa ramai yang masuk lah. Tapi saya percaya tentera Amerika ni akan cuba masuk dalam kenderaan kami untuk keluar lah. Okay. So now untuk keluar. Okay. Saya telah mendapat arahan daripada ketua kami saya, Major Rashid, mengarahkan pelantun saya lead tim combat Alpha ni keluar ke stadium. We are the lead platoon lah. Okay. Pada masa tu saya berdebar-debar lah. Berdebar-debar sebab kerja ni bukannya mudah sebab zaman dulu tak ada GPS ni. Kita rely on peta. Cuma pada masa tu hari dah agak terang. Jadi kita dah boleh nampak jalan. Okay. Dan kita dah boleh baca peta lah. Jadi saya mengarahkan nombor panggilan dua-dua cali saya, iaitu Korporal Parizat lah. Saya beritahu kepada semua call sign saya, semua call sign di dua-dua, kita akan berundur sekarang. Okay? Dan saya beritahu dua-dua cali, anda lead pengunduran ni. Okay, anda dahulu kan. Jadi ketua Parizat bersama pemandu beliau iaitu Private Zuhairi dan juga Private Sabri mengambil kedudukan lah, maknanya dia pusing kereta tu dan untuk lead ke depan lah. Jadi bila mengundur ni dia akan jadi dua-dua Charlie, dua-dua Bravo, dua-dua Alpha. Dia terbalik lah. Jadi kami pun mengundur lah. Okay. So dalam pengunduran ni sangat penting ya, sebab sekiranya kami memasuki jalan yang salah. Kenapa kalau salah ya? Kemungkinan besar kami masih lagi bertepuk lagi lah, sebab kalau masuk jalan salah kami akan berpusing-pusing lah di dalam pasar Bakara tu kan. Sebab kawasan tu bukan kita familiar. Okay. Dan peta pun kita tak nak masuk, kita nampak peta lah. Jadi masa tu sangat penting baca peta ni. Di belakang saya ni ketua Kamni, Zunaidi, Khairul ni semua di belakang saya lah. Okay, kalau kami sesatlah mereka. Kan mungkin jadi another battle lah, alhamdulillah. Jadi kami telah dapat keluar dengan baik. Dan semasa saya perjalanan balik tu kan ke stadium tu kan, saya cakap tadi kan, saya di belakang saya ada Humvee mereka. Masa tu mereka pun ikut kita sekali lah. Dan saya ingat masa tu bila kita dah masuk kawasan Ali Madi yang agak friendly lah. Biasalah orang Somalia ni bila dia dengar bunyi bising mesti dia nak tengok. Kan? Kepo. Jadi mereka keluar daripada rumah kan. Tapi sebab Amerika ni dia tak biasa buat ronda kan. Jadi saya tentera Amerika dia macam ambil senjata nak tembak orang-orang Somali yang melihat keluar itu dari rumah ya, lah kan. Mungkin mereka pun tak tahu kawasan tu kawasan familiar. Jadi bila nampak, kebetulan saya pun ambil senjata saya menghala ke tentera Amerika yang alhamdulillah dia tengok dia terkejut. So ini saya kata jangan, ini ke sini. This area is friendly. Maknanya friendly lah. Mereka tengok dan mereka okey. Jadi alhamdulillah kami pun terus berjalan sampailah ke stadium. Apabila sampai di stadium, jadi tugas pertama ialah mengeluarkan tentera Amerika ni. Okey. Dan yang ada mayat tu keluarkan mayat lah. Right? Jadi selepas tu saya pun berjumpa dengan anggota saya semua dan bertanya khabar lah. Takut ada cedera. Alhamdulillah anggota saya semuanya selamat. Cuma kereta-kereta tu adalah kesan-kesan tembakan semua tu. Jadi lepas tu saya pun melapor kepada ketua kami saya bahawa semua selamat. Jadi lepas tu kami pun berkumpul lebih kurang dalam sejam lebih lah dan makan makanan yang diberi oleh tentera Pakistan yang telah berada dalam stadium tu lah. Okay. Jadi itu tadi kisah yang sangat berani daripada askar Malaysia tadi diceritakan oleh langsung daripada kapten ini. Wow, sangat menegangkan kalau dengar ceritanya ya. Ketika itu wow, ada pertempuran, ada serangan daripada pihak lawan ya, menembak, dan ada juga yang cedera dan macam-macam kejadian ketika itu. Nah, kalau kalian mau lihat nonton videonya nanti ya teman-teman, ada movie-nya tanggal 24 Ogos ini di Pawagam. Ya, video kali ini bagaimana tanggapan kalian? Boleh komen ya. Oke, good job untuk askar Malaysia. Bye.